إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى صاحب الكتاب والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم اجعلنا نفس المطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد. أصحاب الفضيلة Tuan Imam Pegawai Masjid Ahli Jalan Puasa, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberi izin oleh Allah taala dapat kita bertemu dan berhimpun meneruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala qaddasallahu sirrahu wa ardah. Masih lagi kita bincangkan pada adab berwuduk. Kita berhenti tu hari pada doa Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 19 tu. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini doa sebelum kita ambil air sembahyang, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka itu di sisiku. Jadi dengan kita berniatlah doa tadi ni, dia mengingatkan kita tentang tujuan kita ambil wuduk tadi, dan harapan kita ambil wuduk tadi tu minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada gangguan syaitan, main was-was kan. Dia main perasaan was-was kan, bila buat ibadat rasa berapa, dah ambil ke tak lagi, niat ke tak lagi, cukup ke tak lagi, 4 ke 3 ke, macam-macam lah gangguan syaitan yang nak menyusahkan kita bila kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tak buat ibadat tak ada masalah. Lah ni hak jadi masalah bila kita nak buat baik, bila kita nak buat sesuatu ketaatan kepada Allah Ta'ala, hak tu dia tak boleh duduk. Di antara kelebihan ambil wuduk, ni sedikit tambahan tuan-tuan. Yang pertama, orang yang berwuduk itu dia bersuci ataupun dia membersihkan diri dia, bebaskan diri dia daripada hadas kecil dan hadas besar lah. Kalau ambil wuduk dalam keadaan berhadas besar, kena pergi mandi dululah. Selesai hadas besar baru dia kira hadas kecil. Dalam hadis Nabi SAW sebut, bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Bersuci di sini tu ambil wuduk lah, sebahagian daripada iman. Orang yang bersih itu dia telah menyempurnakan sebahagian daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengambil wuduk yang sempurna akan menggugurkan dosa. Yang semayang yang elok, dia boleh menghapuskan, memadamkan segala salah silap kita. Jadi dalam hadis Nabi sebut, apabila satu orang hamba muslim ataupun mukmin berwuduk, maka setelah ia membasuh wajahnya, kata Nabi, maka keluarlah daripada wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua matanya melalui air ataupun titisan air yang terakhir. Kemudian waktu dia membasuh tangannya, kata Nabi, keluar dah daripada kedua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh dua tangannya. Kemudian bila dia basuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang dilangkah oleh kedua kakinya itu juga akan berguguran. Maka kata Nabi, sehinggalah setelah ia selesai berwuduk, maka bersihlah ia daripada
dosa-dosanya, dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Dosa besar menuntut juga kepada kita untuk bertaubat. Ni dosa-dosa yang barangkali kita tak perasan, kita tak tersengaja, kita melakukan dalam keadaan tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, dengan mengambil wuduk, kelebihan ambil wuduk, dia mengangkat kedudukan ataupun darjat manusia. Dalam hadis Nabi SAW sebut, sukakah kamu, kata Nabi, sekiranya aku tunjuk kepada kalian, Nabi SAW pesan kepada para sahabat, langsung terus kepada kita pada hari ini, akan amalan yang pertama dapat menghapuskan dosa, kemudian mengangkat beberapa darjat ataupun kedudukan kamu semua. Maka para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka balas Nabi SAW, iaitu amalan tersebut adalah menyempurnakan wuduk, lengkapkan cara ambil wuduk tadi itu dengan tertib, walaupun dalam keadaan kamu tidak disenangi. Maksud kata, kadang-kadang kita nak ambil semayang ni tengah duk sejuk, tengah duk seronok kan, tambah kena aircon, kita nak ambil wuduk tu dia jadi berat, jadi segan, jadi malah kerana kita rasa selesa dengan keadaan tersebut. Kemudian yang keempat, kata ulama, wuduk juga dapat membuka pintu ke syurga. Tu dia. Mengambil wuduk buka dah pintu syurga. Tak sembahyang ni. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, tidak seorang pun daripada kalian yang berwuduk lalu menyampaikan ataupun meratakan wuduknya. Saya dah sebut dah sebelum ni, wuduk tadi tu bukan kita jiruh, tetapi kita kena ratakan, yakni kita kena sapu, kena lurut air tadi ni, basahkan ke seluruh permukaan anggota wuduk tadi tu. Ada setengah orang kan dia mencelup saja, celup, jiruh, sembur, percik, macam-macam. Jadi dia kena ratakan, maksudnya kita kena usap anggota tubuh kita tadi, kena usap. Nampak? Kena usap. Lagi benar, rambut pun kita usap, bukan percik-percik lagu tu. Kalau perasan tu ya, kaki pun kaki lalu orang buat lebih kurang dia cedok 3 kali, 3 cebok pergi belah peram belah tu, 6 cebok kaki saja. Kan? Jadi itu salah satu daripada bentuk bentuk amalan yang tidak sempurna wuduk dia, bahkan dia terlibat dengan pembaziran. Saya dah sebut dah sebelum ni, kalau tak ingat, tak silap saya kerana berkat kita berjimat ataupun berpada-pada dalam mengambil wuduk, Allah Ta'ala memberi barakah dalam kehidupan kita. Jadi meratakan wuduknya, kata Nabi SAW. Lepas dia selesai berwuduk, dia mengucapkan bacaan. Lepas kita baca habis wuduk, kita baca apa? Kaedah dia tu menghadap ke arah kiblat, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka kata Nabi SAW, akan dibuka untuknya pintu syurga yang 8. Allah Ta'ala buka kat dia semua pintu syurga. Kemudian dia diberi peluang oleh Allah Ta'ala, pilih syurga mana hak dia berkenan, syurga mana hak dia nak masuk. Tu dia. Lepas kita ambil wuduk, sebagian ulama kata Sayyidina Uthman lepas dia ambil wuduk, dia beramal dengan amalan ni, dia akan tadah tangan menghadap ke langit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, dengan tidak semena-mena. Ni rezeki lah dia kan, padanlah kedudukan dia lagu mana, ibadat dia dengan Allah Ta'ala luar biasa. Dia tersenyum sampai orang nak heran, pasal apa? Duk nampak dah, memang terbuka sungguh, Tuhan tunjuk dekat dia, Allah Rabbi. Jadi hak kita tak nampak ni tuan-tuan, kita pandang, kita harap Allah Ta'ala sudahlah, jangan duk lebih-lebih lagi tu kan. Tapi kalau siapa dapat tu rezeki. Tapi ni nampak kata para sahabat, Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka zauq, pengalaman kerohanian dengan ibadat yang cukup luar biasa. Luar biasa nampak syurga. Duduk di dunia lagi, duduk hidup lagi nampak dah syurga. Tu dia. Tak tahulah kira, tapi padanlah depa ni semua di antara sahabat Nabi yang Nabi dah iktiraf depa dah sebagai, waktu dia hidup ni sebagai ahli syurga dah kan. 10 orang sahabat Nabi yang termasuklah Sayyidina Uthman semua. Jadi ni kan apa depa nampak syurga, ahli syurga dah kan. Kita ni hak masalah ni tak tahu ahli apa lagi. Jadi lepas ambil wuduk, kita baca doa ni
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian yang kelima, kelebihan orang ambil wuduk. Sebuah hadis Nabi SAW sebut, perhiasan di syurga itu sampai di tubuh satu orang mukmin, bersesuaian dengan anggota yang telah dicapai ataupun telah diusap oleh wuduknya. Jadi nak abang kata perhiasan di hari akhirat besok, tubuh badan kita ni jadi cantik pada orang, aksesori kita lebih pada orang. Maklum kan, bukan pasal gelang mah Anwar ke apa ke, tak. Hak tu semua tak ada dah, tak omai dah. Tapi yang lebih dahsyat lagi daripada mah Anwar ke, mah Khairi ke, mah apa dia, mah Habib ke apa ke, Habib Juel ke apa ke, iaitu anggota tubuh kita yang pernah kita basuh dengan air wuduk. Kalau maklum lebihkan basuhan sampai ke kepala lutut, bercahaya sampai kepala lutut kan. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i memang disunatkan untuk melebihkan basuhan, jangan basuh ngam-ngam, kena basuh bagi lebih sikit. Takut saat ni dia main was-was tu kasar. Saat ni tengok tu kering dah belah ni. Jadi bila kita basuh lebih, kalau nampak kering pun kita dah tahu lah, oh tadi aku dah basuh lebih. Ni mungkin tercalik dengan baju kot kan. Jadi nak orang kata apa? Nak hindar daripada was-was. Jadi Imam Syafi'i dia bagi kepada kaedah satu konsep ataupun cara lebihkan basuhan. Bahkan Nabi SAW sebut juga bertepatan dengan hadis. Kita basuh hak lebih wuduk tadi, ayat wuduk tadi tu, dia akan bercahaya. Kan, basuh tangan ni sampai ke ketiak, bercahaya sampai ke ketiak masuk. Lagu tu lah kan, nampak dah. Tengok hak ni basuh tangan sekerat ni yang bercahaya buat mula ni. Orang kata lah culah aku punya dulu. Takat tu lah dari depan. Contoh lah kan. Tapi tak usah lah wudu, basuh takat ni lah. Lain lah kudung ke, apa ada masalah apa ke, lain lah. Jadi nak bang, air basuhan wuduk kita ni besok dia akan keluarkan cahaya. Jadi cahaya tadi tu adalah perhiasan bagi mereka di hari akhirat. Bahkan cahaya tadi tu juga akan menjadi satu identiti. Satu identiti yang menyebabkan Nabi SAW kenal kita sebagai umat dia. Umat-umat lain tak ada lagu ni. Di Yaumul Mahsyar besok ni, hak bercahaya batang tubuh kena ayat sembahyang ni hanya umat Nabi SAW saja. Umat Nabi Musa pun tak ada, umat Nabi Allah Ibrahim AS tak ada, umat Nabi Nuh tak ada, umat Nabi Isa apa tak ada lah. Umat lain kah? Senang tak? Hak bercahaya batang tubuh dia kerana ambil untuk umat Nabi SAW saja. Tu dia punya special Allah Ta'ala bagi kat kita ni, ya Rabbi. Sebab tu umat-umat dulu, bahkan para Nabi-Nabi dulu, mereka teringin sungguhlah bila dengar cerita tentang kelebihan umat akhir zaman ni. Kalau tak boleh ya Tuhan, bagilah aku ni jadi umat Nabi SAW. Tapi tak boleh, nak baca Allah Ta'ala dah tetapkan mereka umat yang awal pada kita. Mereka terpaksa pasrah dan redha lah dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita ni umat Nabi ni, kadang-kadang kita tak tahu kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Mungkin kerana kita tak ada ilmu, mungkin kita tak ada kekuatan nak beramal, kita tak tahu lebih kita. Mudah-mudahan lah perkongsian ini Allah Ta'ala bagilah kita rasa syukurnya menjadi umat Nabi SAW. Lah ni kan tengah duk kecoh lah berkenaan dengan Presiden Perancis kan. Dia buat penghinaan kepada Nabi SAW. Dia tayangkan karikatur kartun yang menghina Nabi SAW. Lah ni sedang berlangsungnya boykot produk-produk yang main daripada Perancis kan. Pak Arab pun bakat buat dah. Seminggu cukup mah sampai mereka pergi jumpa dengan Syekh Azhar, minta Syekh Azhar. Mereka tahu Syekh Azhar punya fatwa, dia punya statement dia tu boleh mempengaruhi seluruh dunia. Dia pergi hantar dia punya duta dia jumpa Syekhul Azhar, Syekh Tontowi tu ada lah tu. Minta dia keluar satu statement supaya jangan boykot produk-produk Perancis. Dia kata macam mana aku nak boleh ikut turut nampak, sedangkan Presiden hampa menghina dan mengguris perasaan kita lah, umat Islam selaku umat Nabi SAW. Dia kena buat permohonan minta maaf balik. Teruk di India, Pakistan apa semua ni. Ada setengah masjid tu, tempat langkah keluar dia tu, dia pergi buat poster, dia buat stiker kan, cap muka Presiden Macron apa nama Pak Long tu. Dia buh tu bakat langkah keluar pijak muka dia. Nak kata hinanya kawan tu
Apa sebab? Mereka memperendahkan Nabi, memperburukkan Nabi SAW dengan kartun-kartun. Allah Rabbi. Itu pun ada juga orang Islam, kita orang Melayu kata Allah, orang lukis lagu tu pun nak marah. Ada orang kata lagu tu. Tak tahulah lagu mana dia kenal Nabi ni, kita tak tahu lagu mana. Jelmeh lagu tu kita doa kat Tuhan lah. Kalau berkeling dengan dia pun kita jadi kepiak tadi. Kan? Pasal apa? Pahaman dia, pengenalan dia kat Nabi takat tu saja. Agak-agak lah kalau orang lukis muka mak ayah hang lagu Tuhan nak kata apa? Kita kata lagu tu sudah lah kat dia. Kata orang lukis muka mak ayah hang, lukis muka bini hang lagu Tuhan nak kata apa? Ni Nabi ni, hang nak jamin kita ni hak bagi rahmat ni dengan kelebihan ada kat Nabi ni, sampai kita pun Tuhan bagi kelebihan sama. Di antaranya kita baca hari ni, air wuduk bercahaya di hari akhirat besok, hingga Nabi SAW kenal kita. Kemudian Nabi SAW boleh bagi bantuan ataupun syafaatnya kepada kita. Itu wuduk memberi cahaya di akhirat. Yang keenam, yang keenam kelebihan orang ambil wuduk ni, Nabi SAW sebut, saya dah sebut dah sebelum ni ketika mana kita bangun tidur tadi tu kan, ataupun kita ada masalah emosi, kita ada masalah spiritual, kita jadi jiwa kacau lah senang. Jiwa jadi kacau. Jadi kita nak melepaskan diri kita daripada keadaan kusut, serabut, bimbang tadi tu, ambillah wuduk. Dan perkara ni juga, amalan ambil wuduk ni tadi juga telah pun disahkan oleh pengkaji akademik. Ni pun buat kajian. Ambil sembahyang di muka pasal apa, basuh tangan pasal apa, kaki pasal apa. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam perubatan akupuntur kan, akupuntur betul ke tak saya tak tahulah, hak jenis orang nak cucuk di tapak tangan dengan tapak kaki tu kan, titik ataupun point kan, akupuntur tu paling banyak di tangan dengan kaki. Pasal tu bila kita ambil wuduk, kita usap dekat tapak tangan, usap kat tapak kaki, secara tidak langsung kita telah merangsang kesihatan tubuh badan kita. Tu dia lah. Ambil wuduk tu bersesuaian dengan amalan menjaga kesihatan tubuh. Basuh muka, basuh telinga, bahkan mereka juga buat kajian lagi, orang ambil wuduk ni kulit dia ni elok, bersih pada orang. Kalau 5 kali sehari kan 5 kali sehari duk cuci muka, cuci telinga, tak elok kan muka dia. Jadi bukanlah satu perkara yang mustahil kalau orang yang selalu ambil wuduk ni dia awet muda. Ingat duk ada ni semua awet muda belakang. Ni umur ni kena tengok IC ni. Awet muda. Cuma rambut lah sikit kan. Tu nak buat macam mana ni, dia cerita kulit kan. Rambut ni pasal mungkin dia fikir banyak sangat ke apa ke kan. Baik. Jadi nak abang kata dulu nama apa tu, hantar Sarawak kata dia tu awet muda pasal ambil sembahyang tu, mungkin dia mengaji kitab ni kot. Kan. Kajian membuktikan. Jadi ambil wuduk banyak ni, dia memberi, orang kata apa, dia menegangkan kulit wajah kita. Allah Rabbi. Tuhan buh nur lah kan, kata kan, tubuh kita diseliputi nur. Jadi apa dia daripada sudut kajian perubatan pun, apa dia kata bagus wuduk ni, apatah lagi kita orang Islam beramailah wuduk. Jadi orang yang tak putih wuduk ni, di antara kelebihan lain saya sampai tuan-tuan, dia akan sentiasa didoakan oleh para malaikat dengan keampunan. Terkentut pergi sembahyang lain. Jadi dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi selama mana keadaan dia duk berwuduk tadi tu, selama itulah malaikat dia doa keampunan bagi dia. Allah Rabbi tuan-tuan. Ini kelebihan orang wuduk. Bahkan satu hadis Nabi SAW yang sebut, satu pagi Nabi SAW panggil Sayyidina Bilal, para sahabat pun terkejut. Sayyidina Bilal hamai cerita kat kami, kongsi sikit kami, share sikit dengan kami, apa amalan yang hang buat menyebabkan semalam Nabi SAW kata kat Sayyidina Bilal, aku terdengar tapak kaki hang di dalam syurga. Tu dia duk hidup lagi Sayyidina Bilal, tak mati lagi, tapi derapan tapak kaki dia dalam syurga tu Nabi SAW dah dengar. Satu persoalan juga, Nabi kenal tu tapak kaki Sayyidina Bilal bunyi ke mana? Tu dia. Ini satu lagi kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi SAW. Kita ni semua Nabi kenal. Nabi kenal kita lebih daripada mak ayah kita kenal. Allahu Rabbi. Oi dahsyat tu. Nabi SAW ni hebat. Tuhan bagi kepada dia pasal dia kasih sungguh kat kita ni. Jadi Sayyidina Bilal
langkah dia di dalam syurga tu Nabi dengar. Maka Nabi tanya Sayyidina Bilal, apa amalan yang hang buat? Hang kongsilah dengan kami. Sebab aku malam aku mimpi hang dah berjalan di dalam syurganya Allah, sedangkan dia masih hidup. Maka Sayyidina Bilal kata, dia sentiasa mengekalkan wuduknya. Kalau dia terjaga tengah malam pun, dia akan pergi ambil wuduk, kemudian tidur balik. Kita jaga tengah malam, duduk sedap, pergi cari selimut. Yang hujan-hujan guna Allah, jaga tengah malam, pergi kencing-kencing. Lepas tu cari selimut pula, sejuk malam ni. Selimut kali tu sedap-sedap pukul 8. Kan, punya seronok tidur. Ya Rabbi, nikmat boleh tidur. Jangan ada orang tak boleh tidur. Baik. Jadi tu di antara amalan lah orang yang tak putih wuduk, dia doakan keampunan. Bahkan kalau kita boleh beramal macam Sayyidina Bilal tak putih, Nabi SAW dah habaq dah kata derapan tapak kaki dia sudah pun dengar dia duduk berjalan lah dalam syurganya Allah. Dah terjamin lah syurga lah lebih kurang tu. Malaikat dia minta ampun. Baik. Kemudian kata Syekh, kata Imam Ghazali, basuhlah kedua belah tanganmu 3 kali sebelum engkau masukkan ke dalam bejana dan baca olehmu doa. Jadi sebelum kita nak ambil wuduk, basuh tangan dulu 3 kali. Kemudian bila masukkan ke dalam kolah ke ataupun kita buka kepala paip, bacalah doa ini, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ni doa nak minta Allah Ta'ala bagi tangan kanan, tangan kiri kita ni. Artinya, ya Allah, aku memintakan engkau akan keuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Nampak? Bila kita basuh tangan, kita baca doa lagu ni. Tak mau tangan kita ni buat perkara-perkara yang boleh merosakkan orang lain, buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa dan kita ditimpakan bala oleh Allah Ta'ala. Bahkan tangan kita yang boleh bagi keuntungan dan barakah. Kan, tanam pokok-pokok, mau hidup, pegang orang sakit dia boleh jadi baik. Kalau masak boleh jadi cukup, bela anak-anak jadi besar elok. Contoh lagu tu lah. Dengan berkat masa kita nak ambil wuduk tadi, kita baca doa ni. Ini semua amalan-amalan tambahan tuan-tuan. Kalau tak baca doa ni jadi ke mana? Sah tak wuduk tu? Sah lah juga. Tapi kalau kita baca ni ekstra lah sikit kelebihan dia. Bagi jelas tu ni amalan tambahan ni. Nak bagi wuduk kita tu memberi kesan dalam kehidupan kita ni lebih baik. Ada peningkatan lah dalam kehidupan kita. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk menghilangkan hadas atau engkau berniat istibahatus solah. Artinya membuat sesuatu yang mengharuskan solat. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wuduknya. Jadi kita kena fokus tumpuan niat kita ambil wuduk tadi tu. Kan kadang-kadang bila kita basuh muka, Allah ada apa pula dah kan. Jadi kita lebihkan basuhan tadi pasal kita nak keluarkan kotoran. Hak tu niat kita tu dah celaru lah. Sebab tu kita kena fokus masa sembahyang. Sebab tu satu lagi saya ingatkan tuan-tuan, bila kita nak ambil wuduk, kalau boleh kita cubalah jangan tu dia tuan-tuan tahu tak. Ni cara penyelesaian dia. Sambil dia ambil wuduk sembang, ikan tadi dapat banyak. Tu dia ikut dan dia. Jadi tumpuan hati kita tu kurang lah. Kan setiap basuhan kita tu kita tak fokus. Jadi baiknya kalau boleh selesai sembahyang kita sembang lain. Tak nak aku nak ambil sembahyang tak. Tu dia. Jadi kita bak elok kat kawan kita. Nak ambil sembahyang kita sengap. Maksud ni ambil kita sambung. Minta maaf tadi. Aku tak apa nak pasal ambil sembahyang, telinga jadi pekak lah. Baik. Niat kita tadi tu, daripada awal tadi tu mesti kerana kita nak ambil wuduk, nak bersihkan, nak angkat hadas, ataupun kita jadi sebut istibahatus salah tadi tu, kita kena nak lengkapkan syarat kita solat tadi, ambil wuduk tadi tu lah. Macam muka, basuh kepala, basuh kaki, semua niat bagi elok. Sebab tu kalau boleh kita kena keluarkan kotoran dulu sebelum kita ambil sembahyang. Takut saat ni bila kita ambil, Allah ada apa, mula kita genyeh tu dah kira niat kita nak keluarkan kotoran tu dah, orang kata apa, niat nak ambil wuduk tadi tu dah terkeluar. Tapi tak apalah kalau dah kita tenyeh keluar, kita niat lain, ni ambil wuduk lain. Apa betul boleh? Boleh, tak ada masalah. Jangan tuan-tuan mula pada awal balik. Tengok Allah ada kotor. Basuh dulu kotor tu, kita mula balik kat situ. Lagu tu jelah cara dia, senang ya. Jelas kot noh, faham kot noh. Tengok kat muka Allah ada kotor. Kita dah ni dah basuh tangan apa semua dah tadi kan.
Kita buang kotong tu, kita ambil muka. Ni kita niat wuduk. Tadi tu kita niat nak buang kotong. Tak apa, boleh juga. Tapi yang paling terbaik, kalau kita tak mau jadi kelang kabut macam tu, awal-awal lagi kita cek dulu anggota wuduk kita tadi, muka, kaki ada tak, karat-karat kotak ke apa, kita buang dulu. Saat ni kita fokus nak ambil wuduk lah. Tu lebih baik. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali. Ambil yang 1 cebok. Banyak orang 1 cebok. Tapi tak tahulah cebok zaman Imam Ghazali kot jenis kecil ya. Jadi kalau kita ambil di kolah, ambil di paip, ambil sekali tu lah. Satu cedok ni satu mana? Satu gayung. Macam ni. Silap gayung tu. Ni satu kita kata sedepa tangan ni lah kan. Segenggam tu lah. Abang Allah nak kumur ayam macam mana kan. Jadi ambil sekali tu kumur. Ambil tu sekali tu lah. Di sini 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali. Jadi hak tu dia boleh kurang lagi lah, dia punya kuantiti air tu. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air tu di dalam mulut. Sungguh-sungguh kita kumuk, kata Imam Ghazali, bagi keluar habis kotong hak ada lekat di gigi tu, sehingga sampai ke hujung halqum, bahagian atas kerongkong. Jangan sampai tertelan pula kan, takut kalau kita puasa batal puasa. Jadi sampai halqum tu lah. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan kumur-kumur. Ni kata Imam Ghazali, kalau puasa jangan terlampau gairah sangat kumur. Sedang-sedang saja bagi lepas syarat ya. Dan baca olehmu ketika itu, waktu duk kumur tadi tu, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ni tambah lagi doa. Tadi basuh tangan baca doa. Ni mulut pula. Maksudnya, ya Allah permudahkanlah aku nak baca kitabmu, yakni Al-Quran. Bila kumur mulut, kita minta ke Allah Ta'ala bagi mudah kita baca Quran. Dan juga minta kepada Allah untuk memperbanyakkan zikir kepadamu. Senang nak sebut nama Allah, senang nak memuji Allah, senang nak membesarkan Allah Ta'ala ni kan. Ni payah duk mencarut tak habis-habis. Contoh memperbanyakkan zikir. Subhanallah pun tuan-tuan, kalau main berat mulut tuan-tuan tak boleh nak sebut. Bukannya nak kena pi bawa cangkui pi tenggala bendang, tapi subhanallah nak sebut di mulut berat. Jadi kita minta ke Allah Ta'ala lah, bagi Allah Ta'ala ringankan, mudah kita nak sebut nama-nama Allah. Kemudian kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh. Kata ulama, la ilaha illallah. Mudah mulut kita ni mengucap kalimah tauhid, la ilaha illallah, di dunia dan juga di hari akhirat. Maksudnya, jadikanlah hidupku dan matiku di dalam keadaan beriman. Tu maksud doa tu lah. Minta mudah baca Quran, minta mudah banyak zikir pada Allah, ingat pada Allah. Kemudian minta kita boleh menyebut kata-kata yang thabit, iaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang mana memberi keuntungan di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan, kalau masa kita hidup, kita jarang ataupun payah nak sebut nama-nama Allah tuan-tuan. Agak-agak waktu kita nak mati tu, bolehkah kita nak sebut? Siapa yang pernah talqin kawan-kawan dia tahulah, boleh mitik yang mata. Kita kenal kawan kita kan, duk seronok dengan kerjaya, duk seronok cari duit, tak ada masa nak pergi mengaji kan, tak ada masa depa nak pergi zikir, tahlil, kenuri pun harap orang main baca kan. Bila kita talqin dalam keadaan nazar mitik yang mata, dia tak boleh nak sebut kan. Hati tu teringin dah nak sebut, dia dah nampak dah, tapi mulut tu tak boleh nak sebut. Pasal masa duk sihat, masa duk kuat, kita tak sebut. Kita tak sebut benda lain. Duit ringgit kita boleh sebut cepat, untung bankrupt mau kita boleh sebut lengkap. Tapi main kat nama Tuhan kita tak boleh sebut. Bila main dalam keadaan lagu tu susah. Kawan accident kan, accident kita nak pergi tolong, tajak ni la ilaha illallah, kelupuk ni tak boleh nak bercakap benda tu kan. Pasal masa duit hidup elok tu, kita tak ajak mulut kita sebut lagu tu. Nitik yang mata tengok lagu tu tuan-tuan, mana aku nak tolong kawan kita. Balik tak boleh tidur, teringat. Jadi benda ni pun ingatan lah.
Mungkin kita dah boleh beramal, tapi kita kongsikanlah dengan anak cucu kita benda-benda lagu ni. Banyak mereka masa duk sihat, banyak sebut nama Tuhan. Bila kita nak mati pun Allah Ta'ala beri kemudahan, kita boleh sebut nama dia juga. Tapi kalau masa kita duk hidup, kita tak sebut, tak ingat kat dia pun, bila mati baru nak teringat, payah. Lalu kan orang main ibarat lah. Contoh lah, macam lori bawa temikai lah, kalau terbalik keluar bawah. Lori temikai terbalik atas highway keluar bawah, takkan keluar ayam. Dia bawa temikai terbalik keluar temikai. Lagu tu lah kita hidup. Kalau atas dunia masa kita hidup, kita ada buat amal. Bila kita mati dalam keadaan lagu tu, keluar apa? Keluar amal. Amal apa kita buat? Amal baik-baik lah keluar masa tu. Tapi kalau amal buruk, buruk lah masa tu. Na'uzubillah. Kalau kita boleh ingat lagu tu senang. Lah ni aku duduk kendak apa ni 24 jam ni. Kita ingat ni. Polori tu. Saat ni kalau termati ke, terbalik ke, benda tu nak keluar. Kalau campur-campur, ayam ada temikai dah, keluar campur-campur. Allah Rabbi. Kan? Tu kita takut nak bisa rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Ada kebaikan tu adalah rahmat untuk kita, insya-Allah. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain, ambil cebok lain pula untuk engkau memasukkan ke dalam hidungmu. Dia panggil apa ni? Istinsyak. Dia ada sebut sini. Maka hendaklah engkau beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dan baca olehmu, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Minta Allah Ta'ala bagi kepada kita hidung yang boleh mencium bauan syurga, dan kau redha kepada aku. Minta hidung boleh bau syurga. Allah Rabbi. Jadi orang duk beramai doa lagu ni lah, kadang duk pergi ziarah. Pergi ziarah di kubur untuk wali duk bau wangi. Ni boleh baca doa ni, Tuhan bagi. Dah duk minta, ni tak pernah minta, mana Tuhan nak bagi. Jadi istinsyak ni tuan-tuan, kalau kita tak biasa, pedih tu. Kan, dia masuk ayak dalam hidung ni, berasa ayak masuk. Jadi orang ada kesedung cukup syok buat. Hirup sikit. Masuk. Jadi mulut basuh hasinah, hidung hasinah sekali ambil. Tu. Masuk, buang pula, masuk, buang pula, kan? Jangan pergi telan pula yang tu. Dia masuk, buang. Dia masuk sini, kita buang. Ajaklah bagi dia, kita ajak pergilah, bagi pelan-pelan. Boleh istinsyak. Bahkan itu hari dia ada buat kajian, dia buat kata COVID-19 ni, siapa yang beristinsyak ni, cuci hidung ni, dia punya risiko nak kena jangkitan tu kurang lah, dia buat kata. Pasal sentiasa bersihkan hidung. Macam-macam. Sini tak ada lagi orang ambil COVID tu. Tak ada lagi, Allah Allah. Pasal siapa hak kerja belah Penang, kilang-kilang di Penang tu tinggi. Kan? Dia panggil kluster bayan ke apa. Dia pun kerja kilang. Buat macam mana cari makan? Kan dia penuh. Kadang-kadang dia pun kena swab, lepas tu balik kuarantin kan. Kadang dia pun duduk kuarantin. Bila dia punya keputusan itu dapat, dia pun ambil di rumah. Dia pun tak bercampur dengan orang. Kadang-kadang ada kes macam tu. Jadi kalau kita tengok orang tu, kita bantulah anak keluarga dia. Kalau dia tinggal anak keluarga kan, kita bantulah, siapkan makanan ke apa ke, benda-benda yang penting untuk mereka tu. Kesian, macam mana sakit, mereka pun tak minta. Di kampung tu adalah seorang, dia kerja tu lah, kluster bayan. Dia kerja kilang apa tadi di Penang tu. Jadi dia memang dalam kuarantin. Petang tu dia buat ambil dengan pakaian PPE bawah kan, ambil OP. Baik. Sini ramai orang kerja Penang tak ada? Semua kerja sendiri je bawah tu. Teluk ipis takkan. Kerja sendiri. Jadi beristinsyak, cuci hidung. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau baca, masa ayatlah hidung kita baca ni, keluar hidung baca lagi, Allahumma inni a'udzuka min rawahihin nar wa su'id dar. Hak tadi minta Tuhan bagi bau syurga, hak ni minta lindung pada Allah Ta'ala daripada bau busuk api neraka dan juga kejahatan tempat kediamanku. Na'udzubillah. Ni di antara amalan dia. Tapi kalau orang betul-betul beramal amalan ni, pernah ada satu orang syekh tu, satu orang guru ni, Tuhan bagi kasyaf hidung. Kasyaf hidung mana dah pelik-pelik tu. Dahlah Tuhan bagi hidung dia tu ni, nampak ni, min rawahin nar wa su'id dar.
Kalau dia duduk mengajar di pondok kan, hak mana kalau orang perempuan muslimat kan duduk balik tirai tu, kalau hak mai bulan mai mengaji dia boleh tahu. Bukan pasal dia tengok, pasal dia buru. Orang lain tak buru pun dia boleh buru. Dia kata minta baliklah siapa hak yang uzur tu. Oh dia boleh buru minta tu. Kita cuti zat ke kata. Oh lagu tu. Kemungkinan lah amalan nak baca ni Tuhan bagi. Ada amalan ni tuan-tuan. Tapi jangan tuan-tuan niat lagu tu. Hak tu Tuhan bagi, bukan dia minta. Tuhan bagi, bukan dia minta nak boleh bau lagu tu. Tapi kalau kita baca makna dia betul-betul, aku lindung denganmu dari bau busuk api neraka dan daripada kejahatan, busuk benda yang buruk. Tempat kediamanku. Benda-benda hak tak elok tu kita cepat tercium. Ni ada benda tak kena ni. Aduh, ini ada lagi cerita pelik-pelik lagi ni. Ada seorang sahabat ni, dia bawa satu orang syekh. Pelok naik tak sampai sekilo lah. Syekh tu kata berhenti aku tak boleh naik dah kereta hang. Dia turun muntah. Dia kata kereta hang ni ada syubhat ni, aku tak tahu. Hang beli kereta second hand lah. Dia kata ya beli second hand baru ni, dia kata. Kemungkinan owner sebelum ni belanjin lah kereta tu. Dia kata ada bau punya busuk lah. Kawan ni dah boboh kereta baru, air fresh apa punya wangi. Tapi Tok Guru dia kata kereta hang ni tak boleh. Hang kata kalau hang mampu kita hampir tukar lain. Kata kemungkinan owner sebelum ni dia belanjin lah kereta tu. Dia keluar tu muntah hijau. Tak sampai sekilo kata. Mereka gelak lah kan cerita kan. Tapi Allah Ta'ala bagi kat dia lagu tu. Dia boleh hidup benda tak elok tu. Jadi dia akan jauhkan diri dia pada benda tu pasal busuk. Lah ni hak kita buat pasal kita bahasa lagi kan. Tak tahu lah Allah Ta'ala bagi kat orang Teluk Ipin ni kan. Masya Allah hebat kan. Awak tak main ni ustaz tu perut busuk tapi tak pergi. Pergi. Allah. Tapi orang hak nak pergi dia Tuhan bagi lagu ni pun dia jenis orang hak jenis tak celah keaiban orang. Tu Tuhan bagi kat dia. Dia memandang buruk dan baik tu semua daripada Allah Ta'ala kan. Dia tak bagi kat orang jenis lulak macam saya ni kan. Kita tengok ni duk tengok buruk orang pula dah. Dia bagi orang hak dah terima dah kan. Apa dia ketetapan Allah Ta'ala atas diri dia. Dia tak minta pun Tuhan nak negara. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Tangan, mulut, masuk dalam hidung, masuk dengan keluar baca doa, kemudian basuh muka dah. Yang ni yang inilah syarat wajib wudu lah kan. Hak tadi sunat. Ni hak wajib. Tang ni kita ada berniat tu. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk membasuh muka. Kita tadah pula tangan pula satu lagi untuk kita basuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat mula mendatar daripada dahi, tempat rambut tumbuh tadi tu. Lepas tu kalau orang cukup kepala lagu mana ada bekas rambut gugur tu, kita basuhlah semua. Had muka tadi tu. Takkan muka dia sampai kat atas kepala pun sampai ke pusat rambut. Had muka. Kalau had ada rambut kita nak buat hak mana tumbuh rambut tu had muka kita. Orang kata persempadan ataupun border dia tu kan. Basuh mulai dari tempat yang mula mendatar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini dari segi bujurnya, daripada segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga, dan sampaikanlah air itu ke tempat tahzif, iaitu tempat yang beradat kaum wanita membuat rambut yang ada di situ. Di situlah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azar, iaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal, dan baca olehmu ketika membasuh muka. Janggut tipis kena bagi kena, janggut tebal tak payah. Tu bagi jelas tu. Hak ni rasa tuan-tuan mahirah ni, bab-bab ni kan. Jadi hak ni cerita pasal sepadan ni bagi lebih sikit tak apa. Ambil bawah dagu ni. Jangan muka macam sini je, ni bagi lebih ambil bawah dagu ni. Lagu tu. Lotion pandai buh ambil ke tenggok, bagi betul. Kan? Ambil sembahyang buh dekat ni je. Tak sah ni. Bagi. Ni semua ni. Bawah dagu. Itu orang perempuan pakai tudung ni kena tarik ni, jangan biar dagu tu keluar aurat gitu tu. Kan tarik. Kan telekung kan ada kan. Tengok kan telekung dengan tudung kita kan beza. Jadi bawah ni kena ambil semua.
Mau naik kat atas tu. Di bulu kening, bulu misai apa semua tu kena bagi berasa. Baca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi zulmatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Baca doa ni yang maksud, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka para awliya-Mu. Minta Allah Ta'ala bagi muka jadi putih seperti cahaya pada hari kiamat besok ni. Seperti mana mereka yang wali ataupun kekasih-kasih Allah, mereka yang menduduki kedudukan wali dan kekasih-kasih Allah, mereka juga berwajah bercahaya, wajah mereka bercahaya. Minta muka kita nak jadi macam muka mereka, bercahaya pada hari akhirat besok. Dan jangan engkau hitamkan pula mukaku dengan kegelapan pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Janganlah ya Allah Ta'ala, minta lindung muka kita ni jadi gelap, jadi hitam legam macam mana mereka yang dibenci ataupun memusuhi Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Bila kita basuh muka kan, orang kata muka ni kalau bercahaya ni tuan-tuan, kulit hitam legam, kita tengok muka dia tenang, betul tak? Tuan-tuan bisa tengok orang Afrika yang jenis kuat beramai ni, kita tengok muka dia rasa tenang, sejuk tapi hitam. Nur, orang kata pada wajahnya tu ada nur. Jadi yang kata apa, menenangkan ni bukan warna kulit, tapi inilah di antaranya adalah wuduk. Bila kita tengok wajah dia redup, rasa pandangan. Lagu tu lah. Dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Kita kacau-kacau sikit lah. Sini tak ada orang janggut tebal kan. Janggut semua jenis, boleh sampai janggut jarang. Macam clean kan, orang India, mamak apa, janggut dia tebal. Kalau jadi imam tuan-tuan, speaker dia akan turun sini boleh janggut dia janggut. Pasal tebal. Kalau kat sini tak dengar suara, tebal. Kita janggut lembut, naik motor pun janggut boleh pergi kat tepi. Kalau simpan janggut panjang, naik motor ni tolak boleh pergi kat tepi, lembut. Tapi kalau hak jenis India, Pakistan, janggut naik motor pun duduk betul. Kerah. Kalau kepala mereka pun pengalaman duk ngaji sekolah tu, kepala apa tu dia masuk dah insya-Allah. Kepala mereka ni kalau cukup kan, mata pisau jilet tu kat mereka ya. Tapi rambut orang Melayu 5 kepala boleh. Tu nak bang kata dia punya dia punya bulu dia tu grade A punya, kerah, tebal. Allah Ta'ala buat semua tu kan. Jadi kita berhenti dekat basuh muka. Jadi hak mana janggut tebal, dia selat-selat tu sunat tu. Bak janggut pun orang kelih teruk, jangan buat main. Mana pinsel. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.